Sok 132, 133. Boleh? Boleh tadi. Bismillahirrahmanirrahim. Qala masyhurun aqwali wa tab'atun fi mir'atihi an kaifa yarhalu ila Allah wa muqabbalun bi syahawatihi. Am kaifa yatma'u an yadkhula hadrat Allah wa huwa lam yatadahhar fi janabati ghawlatihi. Am kaifa yarju an yafhama daqaiq al-asrar wa huwa la yatub min habawatihi. Dibahaskan, ditanyakan dengan 4-5 soalan. Kaifa yashraku, 1. Yang kedua, kaifa yarhalu, 2. Yang ketiga, kaifa yatma'u, 3. Yang keempatnya, kaifa yarhal, kaifa yarju, 4. 4 soalan ini dikeluarkan. Kau boleh jawab 4 soalan ni, boleh jalan 4 soalan ni, cerah mata kau dalam bersidik jalan hubungan dengan Tuhan. Syarat dia lah, 4 dia kena jawab. Kaifa yashraku, bagaimana akan datang terangnya hati seorang gambar hati seseorang yang gambar dunia itu terlukis pada lensa hakanan cermin hatinya. Bagaimana di antara manusia dalam keadaan ibadat, dalam keadaan hati dia nak terang, hati dia dalam keadaan nak menjulur dalam perjalanan menuju kepada Allah, hatinya dalam keadaan bercahaya, hal keadaan untuk disambut bagi hal keadaan cahaya datang daripada Allah, hatinya yang bakal ditenggelam di dalam cahaya Allah, sedangkan hatinya masih lagi dalam keadaan pada ketika itu kotor dan najis dengan lensa-lensa gambaran-gambaran cermin hatinya itu tadi penuh dengan gambar dunia, dan juga hatinya dalam keadaan bengkak dan sakit dengan sebab cintakan kepada dunia. Nak kena buang. Ini soalan yang pertama kena jawab. Kalau masih lagi gila dunia, maksud dunia ni barang yang selain daripada Allah. Bini kau tu dunia, anak kau tu dunia, pangkat kau tu dunia, harta kau tu dunia, hal keadaan seluruh kemewahan kau tu dunia, seluruh barang yang lain daripada Allah itu, hatta daripada sahabat kau pun masih lagi dalam keadaan dunia. Buang. Nak buat apa semua jangan masukkan dalam hati. Hati milik Tuhan. Jangan kacau, hati merupakan roh, dia merupakan akal, dia merupakan latifatul rabbaniyah. Dia tak boleh dikacau, dia milik Tuhan. Kalau orang tak ada kata dia minati dunia, cukup walaupun dia tak melakukan ibadat, itu pun dah satu pengkhianatan yang dilakukan kepada Allah. Kerana hati merupakan di antara tempat kita berhubung dengan Tuhan. Hati merupakan mikrofon kita nak bercakap dengan Tuhan. Hati merupakan speaker tempat kita menerima tajalli ilham daripada Tuhan. Faham betul-betul? Jadi hati itu nak kena bersihkan dulu. Kalau tak bersihkan, segera bersihkan dia dengan istighfar, kemudian bersihkan dia dengan la ilaha illallah. Bila tak ada kata angkat, dia katakan Allahu Akbar. Apa yang bunyi depan dia, itu yang akan terbayang dalam hati dia. Kalau dia tengah masuk dini, dia tengah masak, apa yang terbau pada hidung dia, itulah sebenarnya yang ada dalam gambaran dia. Bila dalam keadaan nak letakkan hati dia dikunci untuk Allah dan Rasul untuk Allah dalam setiap kali beribadat. Kalau contoh sembahyang maghrib 3 minit, 3 minit pun hati dia tak boleh nak tumpu, nak fokus dekat Tuhan. Umur dah 60 tu, umur dah 70 moyang. Yang balik hari raya tu bukan anak lagi, cucu cicit balik. Hati atuk masih lagi dalam keadaan kotor, gilakan tanah, gilakan harta pusaka, gilakan bagaimana nak tunggu sebelum dia mati, anak-anak dia dah senang, dah ada tanah, anak-anak dia semua dah siap komplit dan sebagainya. Lebih bala lagi orang tua. Bila tak ada kata dalam keadaan dia dibalakan dengan urusan rezeki sampai mati. Dia tak puas-puas dia dapat duit, dia tak puas-puas dapat dunia. Tamakkan lagi duit pada adik-beradik yang dapat harta pusaka. Tamakkan lagi duit dan bakat pada orang lain yang lain daripada dia. Hal keadaan ini bala. Yang mana Allah mengatakan apabila manusia tidak lagi kembali kepada Allah Ta'ala, lalu dia akan dikembalikan kepada Allah dengan satu bala murka yang orang tak boleh nak faham, tapi hakikatnya adalah murka daripada Allah. Saat pada ketika dalam keadaan nak mati, dia masih lagi kebuluh dalam keadaan nakkan dunia, masihkan lagi ada sifat tamak memikirkan tentang dunia, walaupun nafas dia dah berada pada penghujung dia, tuan-tuan. Oi, kau jangan tengok aku je nak bergaduh. Yang tua-tua ni nampak aman je. Dia lebih banyak pandang gerantana daripada Quran ni. Dia banyak lebih hal keadaan berdengki adik-beradik punya tanah dalam bab lain tak apa sahaja. Nak kemana lagi? Dia merupakan sementara itu. Kullukum min Adam wa Adam min turab. Kita daripada Adam daripada tanah. Yang lepas daripada binasa jasad ini kembali balik kepada tanah. Keadaan dia kata la Arabiyyin wa la Araba, la Arabiyyin wa la Ajamiyyin, la Arabi wa la Ajami illa bitaqwa.
Tidak ada perbezaan orang Arab ke, orang Melayu ke, orang Jawa ke, orang Bugis ke, orang Kadazan ke. Hal kadang illa bitaqwa, yang mendapat kedudukan di sisi Allah di akhirat lepas jasad ini. Hal kadang di mana di tanah adalah orang yang bertakwa kepada Tuhan. Faham bang? Nak ulang balik sukatan dia. Sukatan dia nak ulang dia balik begini. Allah hantarkan kau di atas dunia. Bila apa segala masalah yang berlaku pada diri kau, Allah tutupkan segala-galanya. Aku jadikan dunia ini untuk kepentingan, untuk kepentingan dan keperluan kau, hei Bani Adam. Dan tetapi aku jadikan akan dikau untuk mengabdikan diri kepada Allah. Kepada aku, kata Tuhan. Allah jadikan dunia untuk kita, tapi hal keadaan kita dijadikan pula untuk pengabdian diri kepada Allah. Jangan jadi insan yang terperdaya. Hal keadaan Allah jadikan dunia untuk kita, kita ni untuk Allah. Dan kembali pula, dia hidup atas dunia, dia dah jadi gila tarak pula pada dunia. Sampai dah tua-tua gila pangkat, dah tua-tua gila kemasyhuran, dah tua-tua dah gila glamour, dah tua-tua gila nak jadi kepala, dah tua-tua. Mana aku cakap sampai subuh. Ini semua penyakit hati. Penyakit ni ada kat situ. Sebab tu sembahyang tak sedap. Sebab tu baca Quran tak rasa. Sebab tu berzikir tak asyik dengan Tuhan. Sebab itu pandang sesuatu perkara tak terfikir tentang hubungan dengan Allah. Sebab itu berlaku satu peristiwa. Seluruh tarian af'al Tuhan ini menggamit bagi hati manusia supaya memandang Allah. Faham tak ya? Jangan buat muka sedih. Tak sedap pula aku nak ngajol. Sedih benar muka kau aku tengok. Faham ya? Lebay-lebay, jubah-jubah, serban-serban, jubah 2 lapis macam Ustaz depan ni. Ingat kepada serabut dengan Tuhan. Rupa hal keadaan bertopekongkan pada dunia. Rupa bertopekongkan kepada pangkat, darjat dan kemasyhuran dalam masyarakat. Ngeri banget. Sebelum mati aku panas, dia aku minum dulu. Buang. Ambil dulu dunia. Rupa banyak kau tak? Geran tanah kau lebih tebal daripada Quran. Ambil, tak ada masalah. Tapi hati jangan kacau. Yang itu milik Allah. Angkat saja takbir Allahu Akbar. Serahkan hati dan ingatan itu kepada Allah. Ini dah baca ayat Quran dalam hati geran tanam. Baca ayat Quran dalam hati fikir tahu apa. Baca ayat Quran fikir raya ni ada korban ke tidak. Baca dah takbir. Baca mulut baca ayat Quran dalam sembahyang. Sedangkan hati merewang, tidak ada urusan dengan Tuhan. Soalan yang pertama keluar. Sampai bila kita nak berwayang dengan Tuhan? Mulut cakap lain, hati cakap lain. Kalau bini kita kelentong boleh. Bila bini pertama tanya, abang sayang saya. Sayang? Abang paling sayang. Paling banyak bini abang call paling abang sayang. Pergi rumah bini nombor dua pun kau sayang, abang sayang saya. Sayang, sehabis-habis sayang untuk kau. Padahal dalam hati ni ada satu sayang saja. Macam mana dia boleh ada 2-3 sayang dalam hati? Itu contohlah. Kau tak faham pasal kau tak kahwin banyak. Nak faham ayat tu kahwin banyak, boleh faham. Kalau nisbah di antara hagaran, sampai bila wayang ni nakkan berhenti? Sampai bila drama ni nak berhenti? Mulut memuji akan nama Allah, hati kusut dengan Tuhan. Mulut memuji akan nama Allah, hati berintim dengan musuh Allah, yang selain daripada Allah dianggap musuh dalam urusan batin dalam menuju kepada Allah Ta'ala. Pelan-pelan abang buang dunia ni. Kita dah tua-tua ni, dunia pun dah menyampah tengok kita. Agak-agak yang tua-tua, bayi-bayi saya 60-70 tahun ya. Agak-agak besok pagi kalau kita pergi bus stand, pakai seluar merah berkilat, baju belang-belang, t-shirt cap buaya, masuk baju ke dalam, rambut belah tepi, kau agak-agak layak ke lagi muka kau? Agak-agak. Siapa ni? Bagi nak pakai ribbon pun dah tak boleh. Pasal ada pakai kimet mata. Kau pakai ribbon lagi tak nak. Lagi tak nampak. Dunia pun dah tak nak kita dah. Dia tak perasan ke dunia dah nak tarakkan dia. Nafas yang kau tarik mendekatkan pada kubur, nafas yang kau hembus menjauhkan daripada dunia. Ayat ini dah berulang-ulang saya bercakap. Maka dengan sebab itu, bila tak ada kata kosong, buat kosong. Tubuh.
Nak pergi, nak menghadap dengan Tuhan. Usalli. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas. Usalli. Hadapkan hati kepada Allah. Nak hadapkan. Minta, ya Allah, aku tak ada daya, aku tak ada upaya melainkan bersandar kepada Kau ya Allah. Segala-galanya melainkan dengan Kau ya Allah, melainkan dengan Kau ya Allah. Minta ya kata Allah yang pilih ibadat. Tanggalkan, jangan mendakwa ibadat kepunyaan Kau. Angkat saja takbir, rasakan di bawah diri Allah, maka hati itu akan jadi ada muamalah dia dengan Tuhan. Bila kau sembahyang, kau terlupa yang Tuhan yang kau sembah itu sedang menilai, yang itu hati dan roh merewang ke dunia. Habis segala dia pergi. Kadang-kadang bukan yang baik ini, yang buruk pun ada di tempat. Ini soalan yang pertama, cuba jawab. Adakah hati aku dah terlepas kasih kepada dunia? Adakah hati aku tak ada cinta kepada dunia? Adakah hati aku tak sayang kepada dunia? Soalan ni jawab sendiri. Tak payah cerita ke orang. Saya dunia ni tak ada apa dah Ustaz. Sudah, wayang kau. Aku nanti jawab sendiri. Wayang. Duit ada 500. Masuk pergi kat masjid, masuk RM1. Tak sayang dunia lagi. Apa salah masuk sekali? Paling teruk sekali sembahyang kat masjid Rumbia ni keadaan dah 30 tahun dah. Tak pernah masuk 100, 200 dalam tabung. Itu duit RM1 koyak. Duit RM5 yang plastik dah pecah. Hoi, kau jangan masa muka macam kena kat kau je baik. Jangan masa muka. Maka disebah keadaan fikir soalan, adakah aku dah dakar betul hal keadaan? Adakah hati aku tiada? Adakah aku dah mutlak di antara hal keadaan dah buang pada dunia, tak kasih pada dunia, tak cinta pada dunia, tak rindu pada dunia, tak ingatkan kepada dunia? Cuba jawab soalan yang kedua. Anda ingin malam ini dalam keadaan tidur, isyak kalang adalah isyak yang terakhir. Besok tak akan sembahyang subuh. Besok orang ramai dekat rumah kita. Besok orang bacakan Yasin. Bilal akan mandikan kita, kemudian dikapankan kita, imam sembahyangkan kita, hantarkan dalam liang lahat, tutup dengan papan daga, hal keadaan dimatikan kita untuk pertemuan yang hakiki kepada Allah Ta'ala. Adakah kematian itu satu berita gembira kerana dapat meninggalkan dunia dan bertemu pada pencipta? Itu jawapan yang paling tuan-tuan boleh jawab dalam hati tuan-tuan. Oi, ya. Sial bang Kalau budak-budak muda tu kira dunia tu munasabah. Kalau kat tempat aku ni dah tua-tua, 60 tahun, 70 tahun perempuan, pergi ke orang kenuri arwah, wangi-wangi lagi. Janda 60 tahun, 70 tahun, pakai lipstick lagi bang. Tapi tak kena ada hujungnya sikit. Tamat mentua siapa ke tu kak boleh? Iya, bukan aku jereka cerita ni. Dia pergi rumah orang kedui, pakai juga ketat-ketat, pakai juga wangi-wangi, tapi dia pakai lipstick, dia tak penuh sampai ke tepi. Dia pakai hujung ni sikit, atas ni sikit. Minggu depan aku bawa lipstick, aku tunjuk kau. Nak lari ke mana lagi? Nak lari ke mana? Nak ke mana lagi? Dunia dah sampai satu tahap cinta manusia ni, hal keadaan terlampau terpaut dia kepada dunia, sampai Allah dah tarik dia ke arah kubur. Dia masih lagi bergayut kepada dunia. Allah tarik dia dengan tali ubat di kepala, masih lagi dia nak bergayut dunia. Allah tarik dia lagi dengan kulit dia berkedut, dia bergayut lagi dekat dunia. Allah tarik lagi gigi dia digompongkan, dia bergaut pada dunia. Allah tarik lagi tulang dia digenggangkan, dia masih lagi berpaut pada dunia. Hal keadaan Allah tarik kekuatan dia menjadi lemah, supaya hal keadaan berhadap kepada Allah, pergi kepada kubur dan berhadap kepada Allah pada saat akhir, berhabis-habisan dia peluknya dunia ni, tak nak melepaskan dunia. Padahal tarikan Tuhan dah banyak daripada sudut, supaya manusia hati memandang dan cenderung kepada Allah. Faham? Nampak orang tua ni lembut, tapi dalam agama degil. Sebelum aku panas minum dulu. Kenapa? Okey bang, pelan-pelan. Itu soalan pertama dah. 5 soalan ni, kejap ni. Agak-agak. Kalau kau tak boleh tahan, kau balik. Kau tak payah nak empat-empat aku. Kau tak boleh tahan, balik. Daripada kau duduk dalam masjid ni, belajar pun tak ada, dosa pula kau dapat. Jangan ingat. Dia cakap je, saya tidak tu. Dia pun tak buat, tak tidak.
Dia ni ngajar orang, duk beng orang je, duk beng orang je. Sejarah berlaku kat 2-3 hari minggu lepas bisa. Bila saya berceritakan tentang masalah hukum, saya sentuh sikit bab poligami. Satu masjid dalam Melaka, waktu asar dia SMS kawan-kawan dia. Hari ni perempuan kita keluarkan kuliah Ustaz Asbullah. Daripada orang jemaah 80-90 orang, orang tua-tua, tinggal 10 orang je. Oh, dahsyat permainan manusia. Faham? Nak pula kalau saya kata kempen kahwin cerita buat kahwin dua ni, lagi dia marah. Kitab ni nak bawa jalan ke Tuhan. Kalau siapa yang nak ikut ajaran kitab ni pergi ke Tuhan, maka tinggalkan nafsu tu. Bukan aku suruh lelaki kau kahwin. Kau dengar cerita kahwin dua pun nafsu kau dah marah. Apa kejadah kau belajar kitab ni? Are you understand? Faham betul-betul? Kalau orang tanya kitab ni keras, ya memang kitab ni untuk penyucian. Memang menyuci. Saya sendiri bercakap hati saya sakit. Kalau aku baca seseorang, aku tampar diri aku ni. Pasal kadang-kadang aku kata, untung ada peringatan. Ada peringatan Allah bagi. Habis itu yang pertama, maka buang dunia. Bukan buang dunia, ambil dunia tapi kerana Allah. Ambil harta banyak-banyak. Sebahagian untuk engkau dan anak engkau. Dan sebahagian transfer pergi pada akaun akhirat. Masukkan pada akaun akhirat. Di mana nak masuk bank akhirat? Ada dekat tangan anak yatim. Ada dekat tangan mulut fakir miskin. Ada dekat tangan mulut dia ditabung masjid-masjid. Ada di antara mulut dia ditabung tempat bahan-bahan tahfiz dan sebagainya. Faham bang? Satu hari 2-3 kali dia pergi cek buku akaun dia. Duk bilang-bilang. Kerana bank tu lepas, kalau orang tua-tua dulu lah, sekarang tak pakai buku lagi dah. Kalau orang tua-tua dulu lepas dia masuk duit, kerana bank tu dah kasih di buku, dia macam tak percaya kerana bank tu, dia kira balik kat luar. Betul tak betul dicampur ni? Betul tak betul? Aku punya hati kurut, orang tua-tua ni jenis kedekut cinta dunia. Orang kedekut ni kau nak jam dia senang je. Kalau dia tengah bilang duit, kau datang, dia terberjat. Apa dia? Kalau kau tengah kira duit, dia tengah kira duit, kau datang, dia terberjat. Itu tanda orang kedekut. Siap banget. Siap. Duit. Nampak macam mana? Sampai ada lagu lah nama duit. Lagu tu cap duit nama duit. Maka buang. Ambil dunia. Kalau contoh satu orang Bilal perempuan umur dia dah 70 tahun. Dia hangkan anak-anak semua dah bagi kasih untuk makan dia cukup. Tiba-tiba dia meniaga. Orang tanya Mak Bilal, kenapa Mak Bilal meniaga lagi? Ya Ustaz, untuk makan dah cukup. Saya beli, saya buat ni Ustaz. Tak ada niat saya nak simpankan untuk meniaga ni Ustaz. Semua meniaga ni saya ambil peluang untuk saya bersedekah Ustaz. Kalau ada tak ada kata dekat orang dia, orang macam tu semua, aman semerah padi. Apa dia? Aman semerah padi. Jual kuih tak habis. Tak ada dah dia kasih orang. Tahan kuih tu basi kat rumah tak ada. Faham? Bila kau nak pangkat, nak kira pangkat, nak jadi ketua, tapi mentadbir mesti berlandaskan dari fakta hukum Tuhan. Bukan berlandaskan daripada nafsu. Kalau kau tak ada kata daripada pangkat kecil, kau tak boleh buat keputusan kau. Mesti di antara nak menepati pada syar'i itu tadi, ambil dengan Dewan Syura dengan bermusyarat. Kalau begitu juga pangkat yang lain, sandarkan kepada hukum Tuhan. Kalau seandainya di antara kau girakan di antara hal kanan, apa saja kau girakan tentang dunia, sandarkan perkara itu sebagai laluan ketenangan dan ketenteraman jiwa kau dalam berhadap kepada Allah. Kalau contoh, kalau tuan-tuan tak boleh kata dulu dalam keadaan susah, bila sembahyang untuk fikirkan cari duit, lalu Allah permudahkan dapat rezeki. Minta rezeki itu tadi hal kadar supaya tidak menimbulkan lagi kebimbangan tuan-tuan ketika ibadat, tak dapat tak perlu ingat duit lagi pada ketika. Allah tolong cara begitu. Bila kau pujang, sembahyang waktu subuh, dalam keadaan dia mengagam, kejap-kejap tu teringat makwa, kejap-kejap tu teringat makwa. Semalam hantar makwa, turun depan rumah, makwa dia pun kasih pula inti sekali. Dia pun sembahyang subuh, teringatkan makwa dia buat macam tu, muncung dia kejap-kejap terangkat. Kemaruk, ni jenis kemaruk. Orang macam ni kalau dia kahwin, biasanya jadi hamba perempuan. Faham? Oi. Dah mula kan apa? Dah mula.
Nisbah begitu dia, nisbah begitu. Jadi bila tak ada kata, engkau teringatkan akan perempuan, Allah temukan kau jodoh. Bila dapat jodoh, moga-moga dengan jodoh pertolongan yang datang daripada Allah, matlamatnya akan menimbulkan ketenteraman engkau dalam melakukan ibadat kepada Allah. Bila kau tengok anak kau ramai, hal keadaan kau rasa nak pergi mana-mana jauh, lalu hal keadaan benda kadang-kadang terfikir dalam sembahyang kau, lalu Allah datangkan rezeki, lalu kau belilah kereta pada ketika itu. Hal keadaan Allah bagi kereta bukan kata sekadar untuk kemudahan kau, tetapi nak menolak perkara yang kau sibukkan ketika melakukan ibadat, supaya setiap kali kau melakukan ibadat kepada Allah, jernih hati kau, hal keadaan layak menjadi tajalli bagi zilal bayangan ketuhanan. Itu matlamat dunia. Bukan dunia diambil, Allah diusir. Faham tak? Jangan salah faham. Itu bab hati. Dia ada jantung sebelah kiri. Kalau zikir, la ilaha illallah, la ilaha illallah, nyak ke sebelah kiri. Kau tahu nyak atau nyak? Bahasa pun pakai nyak tu. Okey, aku seorang pakai nyak. Illallah tu nyak ke sebelah kiri. La ilaha illallah, la ilaha illallah. Itu je. Tarikat Sofi buat macam tu. Degil orang wali dah tunjuk jalan, tak ada nak ikut cara dia juga. Ya Allah. Engkau tak ke mana ni? Macam salam biasa macam ni, macam orang tu minum air daun ketum campur dengan daun teruk. Minum air ketum campur daun teruk. Itu dia jadi lah. Antum ikut macam mana? Pegang pada kata hati, segala bicara pada hati. Hati jangan bercakap dalam hati yang buruk-buruk, kerana di tempat kita berkata dengan Tuhan, di tempat kita berbicara dengan Allah. Hati ini jangan dikotorkan cinta dan ingat pada dunia, kerana di tempat hal keadaan Allah mentajalikan bagi segala ilham suci dia, tuan-tuan. Jaga baik-baik. Hatimu jaga, habis. Atau bagaimana akan pergi menuju kepada Allah Ta'ala padahal dia masih terikat belenggu dengan syahwat hawa nafsunya. Engkau takkan roh naik kepada hadirat Allah. Kata as-salatu mi'rajul mu'min. Adapun salat itu mi'raj roh orang mukmin menuju kepada hadirat Allah. Macam mana roh dan ingatan hati tak boleh naik kepada Allah? Pasal kaki kita terbelenggu dengan syahwat. Makan kuat, tidur kuat, minum kuat, minum teh kuat. Dah balik-balik, dah lepas minum teh nak balik, kawan pula tegur, jom kita minum syawat lagi. Duduk balik orang tua ni, minum lagi sejawat lepas daripada tu. Malam makan dengan keadaan banyak. Bila ibadat dalam keadaan berlaku pada waktu malam, akhirnya ibadat itu jadi kosong. Tidak ada apa ikatan, tidak ada apa-apa ikatan dan hubungan dan muamalah hati dia dengan Tuhan dalam setiap ibadat. Kita nak baik macam lagi macam dalam keadaan kita nak buat. Bila kita duduk hal keadaan sembahyang di rumah, mungkin banyak ujian. Allahu Akbar, bini goreng ikan. Sekali baca ayat, sekali tegur air liur. Sekali bini goreng ikan. Sekali Alhamdulillahirabbil alamin, kedegup dalam air liur. Zuhur lapau-lapau. Ar-Rahmanir-Rahim, kedegup. Ataupun di tengah-tengah sembahyang zuhur, Allahu Akbar, bergagau 7 petala langit. Bini dia pun tumis sambal, dia pun bersin. Hati dia bercakap, mangkuk ni apa dia buat? Dalam sembahyang menyumpah pula. Dalam sembahyang menyumpah pula. Ni sebab sikit dia, tak ada buat pun. Kalau nisbah di luar tu tak ada kekuatan kita nak ibadat kepada Allah. Engkau masuk dalam rumah Allah, jadi masjid. Dah masuk dalam rumah Allah, duduk dalam saf, sama-sama muafakat satu masjid ke arah meletakkan perhatian kepada Allah dalam solat maghrib. Sama-sama imam kata takbir Allahu Akbar, kita pun ikut takbir Allahu Akbar. Bila rupanya ikut pada arahan imam, ikut pada imam Allahu Akbar, imam menumpukan salat, hati dan roh kita dah mula meloncat daripada hal keadaan kolam hati kita. Akhirnya kita sembahyang, hati yang Tuhan tunggu tidak berada dalam ingatan terhadap Allah. Okey bang, tukar kitab lain balik. Kitab ni tak sorap apa dia. Okey, maka buangkan kesan nafsu syahwat. Nafsu yang pertama, hal keadaan gilakan kepada seluruh ketamakan daripada dunia. Kalau makan melampau-lampau, minum melampau-lampau, pergi ke orang kahwin, nak ambil nasi, taruh lagi keromak daging, taruh lagi ayam masak merah,
taruh lagi yang caur nenas, taruh lagi sampai dah membuak dah pinggan tu lepas. Sekarang malah nak patah balik, ambil temikai, letakkan pula atas nasi lagi lepas macam tu. Apa masalah? Orang yang syarhut ta'am, orang yang buruk dalam bab makan, dia mengotorkan bagi jiwa dalam berjalan kepada Allah. Nafsu kan? Nafsu ni bang, dia satu masalah. Kita dah tua-tua ni. Kalau kita termasuk aku lah, kita dah tua-tua ni, masalah nafsu ni bang. Kita tak dicenderungkan buat jahat, tetapi kita tak boleh pula berbuat ibadat. Dia ajak kita pasang lebay, pasang kopiah, berjalan, minum teh kedai, pakai jubah pergi minum teh kedai. Orang kata puh lebay ni, mak dah tua. Padahal kita dengan orang yang lain sama saja. Pakaian dia berlainan, tapi hakikat Allah tilik hati. Orang tak pakai jubah pun lalai, lebay pakai jubah pun lalai. Illa berkah, tak ada apa-apa perbezaan. Tak ada apa-apa perbezaan. Bris color. Okey bang. Dia saya cakap ni memang abang-abang. Tapi balik ke abang fikir, kenapa dalam 2 rakaat sembahyang aku tak boleh kunci hati kepada Allah? Tuan-tuan ingat apa yang dihalkan dan apa yang dinyatakan oleh ulama-ulama, para artis, ustaz-ustaz, kawan-kawan saya ni. Maknanya orang yang mula-mula dalam keadaan nak berapat dan nak berjinak dengan Tuhan dalam setiap daripada ibadat, yang pertama, dia mengerti apa yang dia baca, dia memahami apa yang dicakap dengan Tuhan, hal keadaan dia mentadabbur makna setiap daripada lafaz yang dibaca dalam sembahyang. Ini syarat yang pertama, ikat hati dengan Allah. Kalau tak ada bang, bukan perkara kecil terjemahan sembahyang ni, perkara besar. Pasal tanpa dia tu orang Melayu takkan rosak. Orang Melayu mesti bila kata Maliki Yaumiddin, satu bahagian dalam otak ni menterjemah yang menguasai pada hari kiamat. Maliki Yaumiddin, satu perasaan yang membayangkan situasi tentang kiamat. Maliki Yaumiddin, menghasilkan ketakutan kita nak berhadap dengan Allah Ta'ala. Maliki Yaumiddin, rasakan pada ketika itu dalam keadaan ketakutan, berpautlah dia kepada Allah dengan sekuat-kuat paut, lalu dihadapkan di antara batinnya kepada hadirat Allah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, sanya Engkau yang kami sembah, sanya Engkau kami minta pertolongan. Cara main ayat dialog. Ayat dialog. Kalau ayat tu, kalau aku kata lah, sayangku, sayang. Lagu siapa tu mak? Yang kita karaoke. Sayang, katakan pergi, sayang, jangan pergi lama-lama. Abang rindu kalau tak kata kau tak balik. Kalau kata abang, kalau sayang pergi lama-lama, abang rindu duduk kat rumah. Abang seorang duduk kat rumah, abang sepi tanpa sayang. Kau agak-agak dialog ni dekat mana logik? Adakah layak untuk budak tadika dengan kawan-kawan ni? Kau agak logik kat mana ayat ni? Ketika kau beli sayur dengan update kat pasar, logik tak ayat ni pakai? Ayat ni masing-masing macam mana kau nak pasangkan perasaan ketika pakai ayat ni? Kau boleh bayangkan suasana ayat ini dilafazkan bagaimana kat situasi yang perlu disusun. Begitulah juga kita akan mengatakan Alhamdulillahirabbil alamin. Memang tak ada pujian itu untuk orang lain, melainkan mutlak ni untuk Allah. Siapa dia? Allah dikembalikan kepada Rabbul Alamin, Tuhan sekalian daripada alam ini. Hal keadaan dialah Tuhan sekalian alam, dan dia tak ada pujian melainkan layak pada dia, melainkan layak untuk dia. Tak ada pujian pada layak pada yang lain, melainkan untuk Allah. Bagaimana kau nak menjalani situasi ayat pujian Alhamdulillahirabbil alamin? Faham tak? Oi, boleh? Kena betul-betul lah. Bini kau kena tahan buat kerja manis 28, kau belikan gula-gula. Pasal betul-betul? Bini kau kerja manis 28, kau datang ziarah kat hospital, bawakan gula-gula 5 kambit, 6 kambit. Masuk akal, logik tak logik? Laki makcik dah terbaring kat katil hospital, dah lumpuh dah.
Makcik pula bawakan game. Buat ambil atau telefon, atau suruh main game. Tangan sebelah dah tak boleh ambil. Tak boleh ambil. Watak situasi keadaan yang berlaku pada ketika itu, nak logikkan dia dengan dialog yang Tuhan dah bagikan kepada kita. Pasang suasana dalam bentuk macam itu aku betul. Kalau aku tak betul, nak katakan macam tu, bagaimana siapa yang kau puji kepada siapa yang kau puji? Anda ini hal keadaan zat yang kau puji. Kau tak kenal siapa yang kau puji. Hal keadaan kau menghembur saja pujian. Sebab sepanjang daripada kehidupan, dia tak pernah belajar kitab untuk mengenal siapa Tuhan dia. Itu kalau aku betul ke bawah, tauhid punya cerita. Abang, Desya belum? Lambat benar pula lagi ni. Okey, maka menuju hal keadaan nafsu dan syahwat. Duduk kedai kopi, pam. Cakap dengan bini, dah lama tak makan sate. Pergilah makan sate. Bawa tak tua-tua 70 tahun, 80 tahun. Order tak banyak, 6 je, seorang 3. Nak menghabiskan tu dua-dua tak ada gigi. Berapa lama nak habis? Punya. Tarik pun tak boleh. Berjudah lidi dulu yang hancur, baru dah tengok. Apa pasal aku tarik sate ni punya-punya, lidi ni makin pendek bang. Oh, rupa dia punya dengan lidi-lidi sekali. Gigi dah tak ada. Nafsu nak pula makan sate. Marilah mak kau. Makan sate bak tak bawa cermin mata. Makan nasi empit, cocok-cocok, tiba-tiba tercekik. Rupa plastik tak buka. Plastik tak makan. Saya tak kata makan sate haram. Ada saya cakap. Tapi apabila ada tuntutan dalam bentuk demikian, kenapa manusia boleh menghabiskan masa dan mengabdikan diri ke arah menjayakan agenda nafsu dan syahwat itu tadi? Faham tak? Syahwat ni bang, nafsu ni 4. Kuat makan, kuat minum, kuat tidur, kuat bercakap, kuat ibadat. Ini nafsu. Yang kata syahwat ni, kuat makan, syahwat makan, syahwat minum, syahwat tidur, syahwat bercakap, syahwat paras. Ini 5. Nafsu tu 4, awalkan syahwat tu ada 5. Tahajud dah lama tak buat. Ustaz, saya datang ada hajat. Apa dia? Saya dah 70 Ustaz, dah lama tak jumpa malam Jumaat. Ada apa-apa ayat, boleh tekan ayat Ustaz untuk saya aktif balik pada malam Jumaat. Kau faham ayat apa ni? Atau apa nak cerita direct? Nak buat lembaga penapis tak ayat? Tak ayat, kita jaga kejam ni. Ni suara ni, kalau dah umur 70 tahun, dia fikir bagaimana dalam keadaan nak menguatkan bagi syahwat faras dia itu tadi, untuk mendapatkan kesukaan bagi isteri dan kesukaan bagi diri dia. Sampai tahap begitu. Allah Akbar. Time minum dengan Ustaz Asmula, minta laku TO je. Minum seorang-seorang, kopi jantan, kopi double. Kopi jantan, lebih jantan. Faham? Kau faham macam tu? Jangan salah faham. Biasa minum kopi, lebih susu. Nasi goreng Cina lebih. Betul? Nasi goreng kampung lebih. Kopi jantan 1, jantan lebih. Maka pergilah dalam keadaan menuju dia dengan keadaan terikat pada nafsu dan syahwat. Harta daripada nafsu dan syahwat ini bukan sekadar dalam keadaan melalaikan dia daripada Allah Ta'ala. Bahkan nafsu ini juga dia mengatur bagi ibadat manusia. Dia beribadat bukan kerana wajah Allah, tetapi dia beribadat kerana kepentingan nafsu. Dia jarang datang masjid kecuali pada hari raya haji dengan hari raya puasa. Dia datang dalam keadaan dia jarang sembahyang sunat dekat rumah, tapi dekat masjid dia rajin dalam keadaan sembahyang sunat. Dekat rumah, dekat masjid, dia pakai jubah 2 lapis, serban gamis besar, kemudian dalam keadaan dengan minyak wangi, dia sembahyang kat rumah tak ada. Itu dia kain pelekat. Dia punya bulung pun taruh tepi je. Lepas tu pakai pula baju pagoda. Itu pun dah berlubang digigit dia lembu. Kemudian lepas tu songkor tak sempat capai. Ambil sekap ini serekup dia dah macam orang mesin rumput. Tak sama ke Tuhan yang kau hadap di rumah dengan Tuhan yang kau hadap di masjid? Faham?
Dagang Pak Malau. Memang dekat rumah semayang pakai telekong, dah bertombok-tombok. Orang ingatkan goti canai hang rupa telekong ni. Kalau nak pergi masjid, telekong Khadijah bagai lekau. Telekong beli Mekah lekau. Telekong dekat tengkuk kepala ada tulis Malaysia Bridge. Siap ada tulis Malaysia belakang lagi. Kau ingat kau seorang Jawa Malaysia, yang lain dalam masjid ni Bangla. Dia akan beribadat, orang yang mengikut nafsu ini, dia tak akan melakukan ibadat, melainkan ada kepentingan peribadi. Bukan tak ada imam dalam neraka ni. Bila dia kena pecat daripada imam, hal keadaan 8 bulan. 8 bulan dia tak naik masjid. Bila dia kena pecat daripada imam, 8 bulan. 8 bulan dia tak naik masjid. 8 bulan dia tak pergi datang kuliah. Padahal awal daripada bab ini kita min alamatil i'timad 'ala al-amal nusair raja' ila al-wujuh salat. Peringkat yang pertama, nak membuktikan bahawa ibadat kau itu adalah kerana Allah, di mana dalam keadaan kau tak meninggalkan akal dia, walaupun kau tidak akan putus asa walaupun apa pun dalam keadaan yang terjadi. Kau pergi masjid kerana Allah atau kerana imam? Kau pergi masjid kau kerana AJK ataupun kerana Allah ataupun kerana AJK? Kau pergi masjid kerana Allah ataupun kerana rumah kau sebelah masjid? Hal keadaan kau pergi masjid berdebat kau main. Alright. Jangan kau kecil hati. Ni aku nak betul, kita nak betulkan niat ni. Nak betulkan. Ada orang datang masjid bukan nak sembahyang kerana Allah, bukan nak datang masjid, tapi beratur dengan bini. Naik muak tengok bini, lari ke masjid. Kalau bini dia ikut datang masjid, dia patah balik sembahyang rumah. Dia datang masjid nak elak ke bini dia. Kau ingat niat macam tu ke? Jangan ada salah faham. Jangan salah faham. Maka itulah dia. Cuba tengok, kita yang dah tua. Kita masuk aku. Kita yang tua. Lepas subuh sampai zuhur, di mana hati kita dengan Allah? Ding. Kapan? Dan naik haji, kopiah tak tinggal. Kulu kili lebay. Tercotet kopiah. Rupa hati tak hubung dengan Tuhan. Umur dah berdekat tua, tarik nafas kadang-kadang kau dah kapur bagus, masih lagi tak berpaut lagi dengan Allah. Kita ni kita. Bila kita fikir kata dalam baca tu, kerja di antara nafsu ini, yang pertama dalam keadaan dia walaupun kita tak buat maksiat, tetapi dia akan cari alasan supaya kita tak boleh buat pada ibadat. Walaupun kita tak buat maksiat, dia akan cari jalan supaya kita leka, jangan tertumpu pada ibadat. Walaupun dalam keadaan dia tak ajak kita buat maksiat, kerja dan dasar utama yang ada pada nafsu melalaikan manusia daripada Allah dan mengingatkan manusia cenderung kepada yang lain daripada Allah. Are you understand? Apa kau ni kita bawa cucu pergi Tanjung Bidara nak? Dah lama tak tengok laut. Inilah si Dugong ni cakap lah. Bapak ni pun tunggu je. Mak kata orang mengantuk ke Selatan. Jom. Pun siap bawa seluar pendek batik lagi. Corang tanya satu ulama. Tanya ulama lah, jadi selingan. Ustaz, apa hukum perempuan yang mengkerimkan muka dia biar nampak putih? Kerja tu tak masuk di akal. Mak Sadi datang kat Malaysia ni, terlentang tengah-tengah tepi pantai tu, nak hitamkan kulit. Orang Melayu pula sibuk nak mutihkan dulu. Mak Sadi ni terlentang tepi pantai, dia jemur kulit dia. Melayu pula yang kelabu, dia pula nak mutihkan kulit. Allahu Akbar.
Duduk pergi pantai tak salah. Aku tak cakap pergi pantai haram. Aku tak cakap kau berenang kat lautan nak kawan. Berenang kat laut tu haram tak. Kau nak berenang sini sampai ke akhir, patah balik Sumatera, patah balik ke Sabah, berenang balik pergi ke Palembang, itu kau punya pasal. Tetapi cerita pada waktu macam tu, dia faham tak? Orang tua ni kita dah penghujung, tapi di mana hati kita letakkan dalam hubungan dengan Allah. Melayan bagi kerana nafsu bini, melayan bagi kerana anak dan cucu. Hal kadang wataka suruh bil amwali aulad. Hal kadang dengan leka dengan banyaknya harta dan membanyakkan harta dan juga anak keturunan. Ini merupakan lambaian nafsu. Dia menghasilkan diri dia baik kerana tidak melakukan maksiat, tapi pada hakikatnya dia tidak melakukan maksiat, tapi hati dia tetap tak berjalan kepada Allah, yakni memandang barang yang lain daripada Allah, bahkan lebih seronok daripada hal yang lain daripada Allah. Mana seronok duduk dengan kuliah 2 jam dengan duduk rumah orang kahwin 2 jam. Chat. Kadang-kadang orang nikah tengok, orang ni nak tengok, perempuan-perempuan nak tengok, sampai ulurkan kepala dia lah, celah cermin dapur tu masuk lah. Dan lepas nikah dah tak boleh keluar, terpaksa buka cermin pula. Apa kau sibuk-sibuk nak suruh tengok orang nikah? Kau suruh kat rumah tu nikah satu lagi, tengok depan mata. Baik. Kau mana takut kalau duduk kat kubur, tiba-tiba kubur tu macam-macam bau dia keluar? Kau takut tak? Takut? Mana kau lebih takut? Kau tengah nikah, tiba-tiba bini 2 kau datang. Oi, agak-agak yang mana kau lagi takut? Kau takut dalam tu kubur tu ke? Kau takut je? Kau takut yang seorang ni lagi? Kau agak-agak lah. Allahu Akbar. Dia tengah-tengah nak nikah, bini tua pun datang. Tak apa bang, relax. Man. Relax. Abang tak apa, saya datang bukan nak apa bang. Cuma kalau abang bersanding, saya nak buka silap ganti dia. Itu je pun. Yang itu dia katakan nafsu. Bila depan orang dalam keadaan tak beribadat, hal keadaan dia depan orang dalam keadaan beribadat, belakang orang dalam keadaan tak beribadat. Ibadat yang dibuat itu hal keadaan berlaku dengan sebab hal keadaan hasil daripada sesuatu daripada tekanan. Dia tak akan berpaut kepada Allah, melainkan anak dia sakit, bini dia sakit. Bahkan hal keadaan lain daripada itu, hal keadaan dia bermain lagi dengan nafsu. Bila hal keadaan dia tak ada duit, dia mengingat dia dengan Tuhan. Bila dia ada duit, dicampakkan ingatan hati dia kepada ingatan dia kepada Allah daripada hati dia. Nampak tak? Siapa Tuhan yang kita faham? Bila kita tak ada duit, bila anak bini sakit, kita paut dengan Tuhan. Allah. Sebut aja Allah alif lam lam ha pada ketika dalam keadaan tertekan dengan masalah pada ketika itu. Allah, tolong Allah, tolong aku ya Allah. Sebut Allah tu tekun, rasa hati tu kuat paut dekat Tuhan. Bila Tuhan turunkan anak bini dia pulih, dia pun campak ingatan hati, ingatnya, campakkan Allah daripada ingatan hati dia. Bila takdir kata dia dah dapat duit pada ketika itu, dia campakkan ingatan dia kepada Allah, keluar daripada kotak hati dia. Itu nisbah faham manusia yang Allah ulang 2-3 kali dalam Al-Quran. Apabila didatangkan mereka dengan sesuatu yang mudarat, lalu mereka bergantung kepada Allah. Apabila mereka dilepaskan daripada mudarat, dia kembali balik kepada kelalaian yang asal. Nak contoh hari itu aku bagi apa kat kau? Contoh yang paling terang. Orang nak pergi umrah. Bila nak pergi umrah ni, dia naik kapal terbang, setengah orang dia takut. Turun dia. Dia nak pergi tu pula, tiba-tiba baca surat khabar dekat LIA, ada kapal terbang kena tembak. Ditembak oleh iklim. Lagi dia takut. Dia tanya pilot tu, ni dari Rusia tak? Naik ada kata kapal terbang tu, dia pun zikir. Ya Allah. Sampai dia tidur. Bila dia sedar balik, belum lagi turun kapal terbang ni, langkah awan gelegu. Ya Allah. Paut dia kami kuat. Pasal apa dia tak jadi samsian? Pasal apa dia takut? Pasal kaki dia tak ada pada bumi yang nyata. Turun saja dekat Jeddah, turun saja pada ketika itu, rasa lapar. Tak ada cakap Alhamdulillah.
Alhamdulillah, hilang takut daripada hati dia. Terus lepaskan immigration. Buku aku mana? Buku. John aku mana? John. Tadi masa takut, panggil Allah. Dah hilang takut, panggil John. Abang? Mabuk. Lebih kuat orang boleh ibadat sembahyang sunat malam berapa rakaat. Mula-mula bangun malam ni dah belajar kitab ikam. Malam ni insya-Allah tahajud 8 rakaat, witir insya-Allah 11 rakaat. Insya-Allah. Dia sembahyang you tahajud dah masuk 4 rakaat, dia dah mula muka kuda kena insya-Allah. Dia pun lepas tu nak buat witir tak nak buat janji nak buat 8, tiba-tiba buat 4. Kemudian witir janji nak buat 11, dia dah buat 3 je. Itu pun sembahyang witir 2 rakaat. Rakaatnya saja sembahyang witir 1 rakaat, tu pun sembahyang duduk. Ni nafsu ni bang. Nafsu ni kalau dia dah menguasai manusia, yang pertama ibadat tu jadi bosan. Nafsu ni paling dibenci orang baca Quran. Nafsu ni paling dibenci orang yang berzikir. Nafsu ni paling benci kalau dengar azan nak pergi masjid. Nafsu ni paling benci kalau tak ada kata orang minta derma hal datang dekat dia. Nafsu ni paling benci, lagi itu banyak tu. Paling benci bila dia sembahyang imam baca panjang-panjang. Waladhdallin amin. Bismillahirrahmanirrahim. Yasin. Dia berdoa, ya Allah janganlah habiskan Yasin ya Allah. Janganlah habiskan Yasin ya Allah. Dalam sembahyang tu dia berdoa betul. Saya kata dalam bab yang lepas. Semangat. Malam tadi, malam Jumaat. Semua program jalan macam biasa. Pagi datang sembahyang subuh. Allahu Akbar. Imam pun lepas baca Bismillahirrahmanirrahim. Alif Lam Mim Tanzilul Kitabil La Raiba Fihi. Allah, sujud jadah. Kalau aku tak aku mari panjang aku tak ada. Aku tak datang. Aku cakap dengan diam je, padahal benda ni main tiap-tiap pagi Jumaat. Kau dapat imam kau boleh dia lancau baca dia nampak. Kalau kau dapat setengah imam tu Tanzilul Kitabil La Raiba Fihi min Rabbil Alamin. Am yakulu terbuang lutut dari ke tepi bang. Gaut. Dia turun daripada rokok. Lepas rokok Allah liman hamidah. Orang semua turun. Allahu Akbar. Dia turun cakap Allah Akbar tu, dia nahan sakit lutut. Allah Akbar. Macam wali-wali dia sembahyang. Ingat dia asyik dengan Tuhan, lupa nahan sakit lutut. Sembahyang duduk, saya baru dah sembahyang duduk, dia bangga pula. Aku orang tengok macam mana pun dalam keadaan aku cacat, macam mana pun keadaan aku bagi gini-gini, tetap aku dalam keadaan sembahyang. Engkau terlupa yang Allah dah tarik nikmat rokok kat kau. Kau terlupa yang Allah dah tarik nikmat sujud kat kau. Yang itu kau tak baca. Dalam sembahyang akan kerusi bapak nak bangga lagi. Saja je kecakap. Faham? Dia bangga di sembahyang. Itu contoh lah bang. Kau kata kau cacat, dia tak cacat. Kau potong ini pun, apa tak apa pun, tetap sembahyang tu kena buat. Nombor 2. Langkau tak? Imam nak mengganggu, nak mengiring, semua salah. Pasal kalau polis tahan aku, jawapan dia jadi cagan aku. Kalau polis sekat aku malam ni mengajar masa lebih, kenapa orang langgar? Aku tengok imam, saya dah minta izin dengan imam. Sebelah aku telefon, Mam mana? Dia lokap Ustaz. Dah ke lokap pergi. Allah Akbar. Ya, bang masing-masing. Dia tak lepas tahun 2 tahun bang. Kalau kata pakar ni, Covid ni 5 tahun bang. Dia minta kurang 5 tahun bang. Dia pergi jalan. Dia mesti ikut dia dalam keadaan itu. Mula-mula yang terjadi silaturahim. Silaturahim dah tak jalan. Minggu lepas saya cerita minggu lepas. Dan silaturahim dah tak jalan. Ikut pula style Yahudi pula. Ikut pula style Nazi. Nak salam tak boleh. Dan ikut style Nazi pula. Boleh. Style Nazi. Freemason punya jaga. Nak cantik lagi.
Baik kau buat macam ni aja, muak. Tak pasal-pasal kau ikut Yahudi pun. Oh, jangan ikut dia. Ngangkuk dah dah. Ikut. Sudah, macam tu. Siap, okay. Habis, pada hal masa dia dekat dengan menantang nafsu syahwat dia, maka hilangkan akan nafsu. Nafsu ni nak dia jauh dia, kurangkan makan. Nafsu kita ni macam ikan guan, ikan harwan. Nama pun haru. Ikan harwan. Ikan harwan ni banyak sekedar dia. Dia tak nak makan burger, dia tak nak makan roti. Dia nak makan anak ikan juga. Maka ajau dia nak ajau anak ikan harwan ni. Kurung di 2 hari, 3 hari, jangan kasih makan. Lepas daripada 2 hari, 3 hari, kau campakkan kain burung pun dia makan, tuan-tuan. Itu cara dia nafsu. Kalau kau nak ajar nafsu, kenapa ibadat dia jadi mengantuk? Kenapa begini dia jadi mengantuk? Kenapa begini dia jadi lemah? Kenapa? Ajarkan dengan lapau. Kalau dalam bab tasawuf ni dia ada 10 mim. Mim antara salah satunya musyaratah dengan mu'aqabah. Musyaratah ibadat dia itu letakkan syarat. Yang kedua mu'aqabah. Kalau ibadat dan wirid itu tertinggal, dia akan iqab, dia akan siksa diri dia. Itu cara dia. Faham? Kalau di antara kisah Sahal bin Abdullah At-Tashari, satu hari orang jamu di dalam keadaan yang kenyang. Bila dia kenyang, tiba-tiba dalam keadaan dia tertidur. Dalam ibadat dia tertidur. Lalu dia mu'aqabah pada diri dia. Aku berjanji dengan sebab daripada tertidur, dia denda pada diri dia. Aku tak akan tidur selama 10 hari. Begitu dia mu'aqabah. Seperti mana saya ceritakan Syekh Abdul Qadir Jailani. Syekh Abdul Qadir Jailani kalau dia terlepas pergi ke masjid sembahyang subuh, waktu duha, dia akan denda diri dia sembahyang 100 rakaat, tuan-tuan. Syekh Abdul Qadir Jailani yang kau simpan gambar dia tu, zikir dia kau tak buat. Dia gambar Syekh Abdul Qadir Jailani. Syekh Abdul Qadir Jailani. Faham? Bapak kata 100 rakaat. Sampaikan kisah tu jadi dialog iblis dengan syaitan. Bila tiba saja azan dekat-dekat subuh, syaitan pun kipas supaya Syekh Abdul Qadir Jailani terus hidup. Kata iblis, kau jangan kipas terbaik. Biar dia bangun. Biar dia bangun dapat 2 rakaat. Kalau dia terlepas 2 rakaat juga, lagi kita panas dia sembahyang 100 rakaat. 100 rakaat. Sampai begitu dialog syaitan dengan iblis, tuan-tuan. Faham? Kita syaitan kata tidur. Syaitan kata kau jangan tidur tadi. Kau baik kau kejut tadi. Kalau kau tak ada cakaran, tak ada. Memang tak ada. Agak-agak siapa berani mu'aqabah pada diri dia. Ya Allah, kalau aku tinggal tahajud pada malam ni, besok aku janji akan masuk RM50 tak dapat masjid. Siapa berani? Aku tahu kau ada jawapan tu. Tak boleh Ustaz, dah besok sembahyang tahajud niat nak jaga duit. Kata dia mu'aqabah cara begitu. Cara dia mu'aqabah adalah betul. Ada di kalangan mereka yang tak tidur berhari-hari. Ada yang kalangan mereka sebab daripada perut kenyang, kadang-kadang hingga terlepas daripada ibadat. Mula daripada hari itu dia tak makan sekadar, dia tak akan makan dengan seberat-beratnya. Dia makan ala kadar untuk berbuka puasa dan begini. Seperti mana yang berlaku kepada Bishr Al-Hafi, yang berlaku kepada Sahal bin Abdullah At-Tashari, yang berlaku kepada Syed Al-Adai. Kalau dia ada satu gandum tu dikepal-kepal, dia akan bagikan kepada seminggu 7 ataupun 30 ataupun 30. Kemudian dalam keadaan 30, satu biji gandum yang diambil itu tadi untuk sahur, satu biji gandum itu diambil tadi hal keadaan untuk berbuka puasa. Dia berjalan dalam perjalanan hidup, dia meninggalkan mak dia untuk beberapa dinar saja. Dia makan dengan duit itu saja. Kemudian di hal keadaan dia kata dia belanja 1 dirham itu untuk 3 hari. Dia habis saja daripada 3 dirham, dia rasa dia akan meninggal dunia, kembali kepada Allah Ta'ala. Dia bercakap pada anak murid dia. Lalu orang tanya, anak murid dia tanya, berapa hari, berapa duit Tuanku tinggal sekarang? Tinggal 3 dirham saja. Anak murid dia dengan yakin 3 hari lagi dia kata Syed Al-Adai akan dijemput oleh Allah Ta'ala. Habis saja duit yang dibekalkan oleh mak dia pun kembali kepada rahmat, kembali ke rahmatullah. Baik? Oi. Duit tu baguslah, tapi sebenarnya dia hijab. Duit ni lagi bahaya dibandingkan pada yang lain. Orang kalau kuat makan, dihijab pada ibadat.
Tapi duit ni kalau dia terlampau banyak dalam poket manusia, hati dia akan timbul satu selaput. Selaput itu dia akan menjadi bala pada diri dia. Bila duit dia terlampau banyak, dia berdoa, dia takkan kuat berpaut dengan Tuhan. Pasal kelengkapan duit dia dah cukup pada ketika itu. Doa biasa dia dah Rabbana atina, Rabbana atina, wa qina azabannar, wa qina azabannar, wa qina azabannar. Jadi, kau kalau jadi imam, tahu, kena beritahu orang. Kalau kau baca Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din, minta ya Allah kami bermohon kepada kau. Kalau kau tak dengar amin, kau doa untuk kau je. Rabbi firli wa li walidayya. Seorang tak amin kau, kau doa untuk kau je. Makmum semua tak detik nak mengamin pun tak ada. Imam dah naik berpeluh doakan dia, makmum dia buat. Ni bukan tempat kau, dia pun cerita dekat masjid Kubah sana pun. Makmum dia buat muka sedih dia. Itu belum masuk bab adab lagi bang. Kalau bab adab kan lagi panas. Okey, kita berhenti pada soalan yang ketiga. Soalan yang ketiga, atau bagaimana akan dapat masuk ke hadirat Allah? Leburnya di antara hal kadang nur kau naik kepada hadirat Allah. Bagaimana roh kau boleh berhadap dan bermuamalah dengan Tuhan, padahal hati kau masih lagi penuh dengan kelalaian. Berhenti situ. Wallahu a'lam. Atau kita kuliah sebulan sekali, tapi sekali kuliah sejam setengah. Boleh? Boleh. 2 minggu lagi datang masjid, pergi tidak. Bersalah tak? Kalau pergi kan didik telinga aku di kecil ni. Kalau tak pergi kan, pasal tak sedap, tak rasa. Jadi kita tempat menyucikan hati, nak bersihkan hati, nak siapkan diri untuk layak menerima bantuan daripada Allah. Kalau kau kata kitab yang berkritik, dia memang sebenarnya kitab yang berkritik dalam bab muhasabah, supaya manusia hal keadaan membersihkan hati dia sebelum berhadap kepada hadirat Allah. Banyakkan istighfar. Istighfar tak perlu dalam bilangan yang banyak dan cepat. Hal keadaan istighfar berserta dengan penyesalan dan titisan air mata. Banyakkan tahlil la ilaha illallah. Banyakkan pula lepas daripada itu selawat main jadi basahan. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa alihi wasallam. Main dalam hati. Waktu tu main di dalam hati selawat. Selawat main di dalam hati. Ya kan? Dalam hati selawat Allah. Tak payah bunyi, dalam hati. Duduk tengok lelaki makan, Allah. Lelaki tadi jawab. Tapi hati main dengan selamat. Pandang pada makam Rasulullah, pandang pada Rasulullah, baru itu cara. Pokok pangkal nak tunggu pada waktu-waktu yang terhad, waktu yang tertentu. Pakcik-pakcik, abang-abang nak beribadat, kita tak ada kekuatan. Jadi mulakan wuduk dikekalkan, bermainlah istighfar dengan selawat ini lazim-lazimnya hari-hari berjalan. Yang buat dengan beradab atas jadah itu memang tetap. Istighfar 70, la ilaha illallah 100 menghadap kiblat, dan selawat 100 menghadap juga kepada kiblat. Tetapi lepas daripada itu wuduk dikekalkan, selawat dengan istighfar ni kadang berselang-selang. Kadang-kadang bila jalan main istighfar, menyesal, menangis seorang-seorang dalam fikir. Kemudian kadang-kadang main selawat, tiba-tiba menangis, tiba rindu pada Rasulullah. Ya, perhatikan. Ya Nabi, salam alaika